Baiklah, pastinya untuk mengulas lanjut berkenaan dengan situasi ini ataupun perkara isu yang dibahaskan di Dewan Rakyat ini, berada di talian menerusi Google Meet ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pensyarah Kanan bagi Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan FPP UPM. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, antara perkara yang dibangkitkan di Dewan Rakyat adalah berkenaan dengan mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, dan itu antara sebab mengapa rakyat Malaysia ramai yang memilih untuk bekerja di luar negara. Pandangan doktor melihat kepada usaha untuk mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi di negara ini, doktor? Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Esra Awani atas kesudian untuk kita sama-sama mengupas isu yang dibincang dan dibahaskan di Parlimen hari ini. Pertama sekali kita melihat isu berkaitan dengan pengangguran, dan ia berkait dengan rentetan setelah kita menghadapi hampir tempoh 2 tahun kita menghadapi suasana pandemik COVID-19 dengan tempoh kawalan pergerakan, banyak sektor-sektor pekerjaan yang terjejas dan sebagainya. Ini secara tidak langsung memungkinkan keinginan untuk rakyat Malaysia bekerja di luar negara. Dan ini sebenarnya kita lihat daripada konteks statistik, berdasarkan daripada statistik pekerjaan dan pemburuan, Jabatan Perangkaan juga menunjukkan sehingga bulan Ogos 2021 kadar pengangguran di Malaysia adalah sekitar 4.6%, iaitu hampir 748,000. Jika dibandingkan jumlah tersebut merosot sedikit berbanding dengan sebelumnya, dan kalau lebih baik berbanding dengan bulan Mei tahun 2020 sekitar 5.3%, tapi jumlah pengangguran tersebut masih lagi besar. Ya. Ini memungkinkan bagaimana keinginan untuk rakyat Malaysia mendapatkan peluang pekerjaan, dan pada masa sama juga kita perlu melihat kepada keperluan untuk memastikan bahawa sumber manusia berada di dalam keadaan yang baik, dan paling penting sekali adalah walaupun mereka berhijrah ke luar negara untuk mencari peluang pekerjaan, tetapi mereka masih lagi berada di dalam perlindungan akta dan juga apa yang dikatakan sebagai peluang untuk mereka mendapatkan pendapatan di luar negara tersebut berada di dalam sektor luar lingkup undang-undang. Yang menjadi isu ketika yang sekarang adalah sekiranya tiada undang-undang ataupun peruntukan akta yang melindungi rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, kelak ia akan menimbulkan pelbagai isu, antaranya isu-isu yang berkaitan dengan immigration, isu-isu yang berkaitan dengan perundangan dan perlindungan, dan paling penting adalah bagaimana rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara tersebut dilindungi. Itu yang soal pokok yang paling penting. Kerana kalau kita lihat sekiranya penambahan jumlah rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara ini sudah semestinya akan mengundang implikasi lain. Mungkin mereka akan dieksploitasi dan akan wujud agensi-agensi pekerjaan yang cuba untuk mengambil kesempatan terhadap rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara. Ya, Dr. Mursyid, antara perkara lain selain kita bercakap soal melahirkan modal insan ataupun pekerja yang berkemahiran tinggi, dan mereka ini mencari peluang-peluang pekerjaan di luar negara, sama ada low class worker di peringkat bawah ataupun mereka yang berkemahiran tinggi. Tetapi pada masa sama yang menjadi kebimbangan tak kala pandemik seperti yang disebutkan doktor tadi adalah berkenaan dengan isu upskill dan reskill. Terutama kalau kita lihat mereka yang mungkin diberhentikan ingin memasuki semula industri, memenuhi kehendak industri itu. Bagaimana upskill dan reskill di Malaysia ini diperkasakan, dilaksanakan? Adakah ianya memadai, mencukupi, doktor? Ya, ia termasuk juga dengan isu berkaitan dengan siswazah graduan lepasan universiti pengajian tinggi daripada universiti dan juga college. Ini penting kerana kita perlu memastikan bahawa rantaian sumber manusia tersebut berada dalam keadaan yang baik. Ya. Dia tidak mahu melahirkan tenaga pakar, memiliki kemahiran, tetapi mereka tidak sepadan dengan peluang pekerjaan. Itu sebenarnya yang menjadi isu. Dan saya setuju perlunya untuk diteruskan program-program dan agenda untuk upskilling, reskilling dan cross-skilling, seperti mana yang dibentangkan di dalam Parlimen Belanjawan 2022 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada Jumaat yang lepas, juga menekankan tentang aspek berkenaan pentingnya untuk program-program perantisan, program-program pembangunan kemahiran diteruskan. Jadi ia juga berbalik kepada sejauh mana kesediaan kesediaan majikan untuk memberikan peluang upah dan gaji yang setimpal dengan kemahiran yang dimiliki. Dan saya nampak peluang untuk kita memperkasakan lagi sektor PKS sebenarnya yang banyak diceburi oleh generasi muda terutamanya, dan juga industri hiburan di luar bandar. Dan paling penting adalah bagaimana kita cuba untuk membuat persepsi baru, membina naratif untuk menjenamakan semula sektor-sektor 3D ni, iaitu difficult, dangerous and dirty ni. Ini penting kerana ia juga berkaitan dengan kemahiran yang sangat diperlukan oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi isu sebenarnya ini berbalik kepada bagaimana usaha tersebut digembeling
bagaimana kemahiran sedia ada diperkasakan dan bagaimana terutamanya sekali graduan-graduan muda dan rakyat Malaysia yang sedang mencari peluang pekerjaan yang mungkin mereka terkesan dengan akibat pandemik COVID-19 untuk mereka mendapatkan nafas baru, mendapatkan peluang pekerjaan ataupun sekali pada masa yang sama dapat mencipta peluang-peluang pekerjaan yang baru. Ya. Dr. Mursyid, akhir sekali berbaki 1 minit ini. Graduan wujud isu mismatch di antara seperti yang doktor sebutkan tadi. Tetapi ada cadangan di Dewan Rakyat yang menyatakan bahawa terutama dalam bidang TVET ini, kita sepatutnya bukan train and place tetapi place and train, iaitu meletakkan individu-individu pelajar ini ke sesuatu organisasi untuk mereka belajar, syarikat dan sebagainya, dan kemudian belajar di syarikat itu bukannya belajar dahulu dan kemudian dihantar untuk latihan industri. Pandangan doktor? Sebenarnya bila sebut tentang pembangunan kemahiran, ia bermula dengan pengetahuan. Jadi sebenarnya ia adalah proses yang memerlukan antara satu sama lain, iaitu sinergi di antara graduan itu sendiri dan juga agensi-agensi yang menawarkan peluang pekerjaan. Jadi ia perlu berada seiringan, yang mana projek place and train juga perlu disusuli dengan train and place. Bermakna di sini kesinambungan usaha untuk melahirkan tenaga pakar, melahirkan graduan-graduan yang memiliki kemahiran tinggi ini perlu seiringan. Dan perlu juga penekanan dari segi aspek kognitif, iaitu pengetahuan, dari segi aspek psikologi, dari segi aspek pelaksanaan, termasuk juga dengan psikomotor dan juga berkaitan dengan nilai, iaitu efektif untuk bekerja dengan lebih baik. Jadi sebenarnya ia adalah satu proses yang berterusan, ia perlu seiringan, dan yang paling penting graduan kita perlu terbuka untuk mendapatkan peluang-peluang ini dan merebut apa yang ditawarkan dan pada masa yang sama juga berusaha untuk mencipta peluang pekerjaan yang dapat mencipta pekerjaan sendiri. Baik. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pensyarah Kanan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan FPP UPM yang mengulas berkenaan dengan isu untuk mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta graduan yang memenuhi kehendak industri.